Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 dari kelas Seksyen 11B akan membentangkan topik 1 iaitu pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Ini adalah ahli kumpulan kami iaitu Muhammad Afiq, Muhammad Lukman, Muhammad Ridwan, Nur Hafizah, Syika, Muhammad Nakib dan saya Siti Nazul Fida. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit bagaimana sejarah telah mempengaruhi peradaban di Malaysia. Yang pertama, kita boleh lihat kedatangan Portugis di tanah Melayu membawa adab dan etika yang baru, dan juga kedatangan Portugis juga membawa dua kaum dan bangsa yang baru iaitu Cina dan India. Bangsa Cina dan bangsa India di tanah Melayu dan menjadikan mereka sebagai warga negara di tanah Melayu ketika itu. Seterusnya kita boleh lihat kedatangan Portugis juga mengubah sistem diraja berkuasa penuh kepada sistem berparlimen, di mana raja diasingkan kuasa untuk menjaga hal ehwal agama Islam. Yang ketiga, kita beralih kepada struktur sosial, di mana struktur sosial ini terbagi kepada tiga iaitu individu, keluarga dan komuniti. Yang pertama, individu. Individu ni adalah di mana etika sangat penting untuk seseorang individu itu mengendalikan tata cara dalam kehidupan mereka untuk menjadi lebih teratur. Dan yang kedua adalah keluarga. Keluarga, di mana keluarga adalah sangat penting. Etika sangat penting untuk keluarga, di mana mempunyai peranan yang besar untuk mendidik ahli keluarga untuk menjadikan keluarga itu lebih mesra antara satu sama lain. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah community, di mana masyarakat apabila mereka mempunyai etika, masyarakat boleh membina satu hubungan dan persekitaran yang sihat, bersih dan harmoni. Jadi itu saja daripada saya. Saya akan serahkan seterusnya kepada kawan saya iaitu Fida. Seterusnya, kita ada kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui biografi. Tahap penghayatan etika dan peradaban berbeza dan telah dipengaruhi oleh perkembangan biografi masyarakat. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah contoh teladan yang ditunjukkan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman, seperti sikap beliau yang sentiasa menunjukkan nilai murni tidak kira di mana dan dalam keadaan apa yang sedang beliau lalui. Selain itu, kita ada biografi ataupun rawat almarhum. Nama beliau adalah almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Beliau dilahirkan pada tarikh 8 Februari 1903 di Alor-Star, Kedah. Beliau digelar sebagai bapa kemerdekaan oleh rakyat Malaysia. Beliau juga memupuk kerjasama antara kaum dan mencapai persetujuan atas pelbagai perkara. Beliau juga berusaha dengan yakin, sabar dan tawakal untuk menyatu padukan kaum-kaum di Malaysia. Di samping itu, beliau menjaga keutuhan bangsa Melayu dan MCA, Malaysian Chinese Association. Dan terakhir sekali, beliau banyak memberi semangat kepada rakyat dan mempunyai dasar etika yang boleh kita perolehi seperti hormat menghormati, pertimbang rasa dan toleransi. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tajuk etika dan peradaban mengikut peringkat komuniti dan masyarakat. Di dalam komuniti mampu melahirkan peradaban melalui penghayatan etika, moral dan akhlak yang terpuji. Nilai murni yang wujud pada pemimpin menokong rakyat berganding bahu untuk membangunkan negara. Penghayatan nilai-nilai murni telah ditekankan dalam pelbagai tamadun seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam tamadun Islam. Setiap ahli komuniti dan masyarakat perlu menekankan aspek-aspek seperti menghayati keperluan masyarakat berbilang kaum, menekankan sifat kemesraan, sabar dan bertimbang hati. Dialog antara budaya peradaban bertujuan untuk menjelaskan asas-asas kewujudan budaya yang mengambil bahagian dalam pembinaan tamadun Malaysia. Dialog peradaban diperlukan sebagai wahana dasar tamadun agar boleh disepakati dan dihayati. Sinambungan tamadun Malaysia digunakan untuk memastikan pembangunan dan kemajuan material tidak meninggikan keperluan pembangunan insan. Faktor situasi ini mempengaruhi perwatakan tingkah laku individu dan masyarakat. Seorang yang mempunyai etika dan tingkah laku yang baik boleh bertindak bertentangan dengan kelakuan disebabkan oleh faktor situasi. Antara kualiti etika dan peradaban negara dan masyarakat ialah kejujuran, kesopanan, kesabaran, kemaafan, keadilan, kebenaran dan empati.
Dari segi perbezaan agama, menerima pluraliti budaya dan agama lain, menghormati perbezaan pandangan, elak bertemu budaya dan agama lain, bersopan dan berbahasa dan berdialog, mengelakkan sekularisme dalam agama dan menekankan titik persamaan sepenuhnya dan universal. Okey, ada 4 peringkat dalam membentuk etika dan peradaban negara. Peringkat pertama, peringkat penggalakan. Untuk menggalakkan masyarakat agar sentiasa menjalani kehidupan harian secara beretika dan beradab. Peringkat kedua ialah peringkat diagnosis, iaitu mengenal pasti masalah dan kekangan yang menghalang pembentukan etika dan peradaban. Peringkat ketiga ialah peringkat intervensi, mengatasi masalah dengan kaedah pemulihan dan penyelidikan setempat secara berkala. Peringkat keempat adalah peringkat penilaian, iaitu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan intervensi supaya proses pembaruan dapat dilaksanakan. Okey, sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Seterusnya adalah etika dan peradaban melalui aspek individu, iaitu etika individu ini menjadi kawalan kepada tindakan seseorang bila berurusan dengan pihak lain. Ia bermaksud, sebagai keputusan yang kita buat, kita hendaklah pentingkan diri sendiri dahulu sebelum orang lain agar kita dapat mencapai matlamat yang kita inginkan. Seterusnya adalah faktor yang mempengaruhinya adalah pengaruh keluarga, pengaruh rakan, keadaan yang pribadi dan prinsip moral serta pengalaman hidup. Berikut adalah amalan positif melalui aspek individu, iaitu menyempurnakan tugas dan amanah, bersyukur dan menghargai kebaikan serta bersih dan bersifat dengki. Manakala pula untuk amalan negatif adalah sombong dan menunjuk-nunjuk, mengumpat dan memfitnah rakan serta mungkir janji. Seterusnya adalah etika dan peradaban melalui aspek keluarga, iaitu perbuatan dan tanggungjawab ibu bapa mempengaruhi kehidupan anak-anak. Sebagai contoh atau perbuatan adalah ibu bapa hendaklah mengajar anak-anak untuk cermat-cermat dalam berbelanja agar tidak terjadinya sifat boros ketika berbelanja. Sebagai contoh untuk bertanggungjawab pula adalah sifat amanah, iaitu mengajak anak-anak untuk berlaku jujur dalam setiap percakapan serta perbuatan. Bab kata pepatah, anak pemakai putih, ibu bapa yang mencorakkannya. Terima kasih rakan seperjuangan saya atas penerangan itu tadi. Baiklah, sekarang saya akan teruskan perbincangan ini untuk menerangkan topik 1.5, iaitu penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks Malaysia, negara dan pasaran. Yang pertama, masyarakat yang beretika menjadi lebih progresif, aman dan harmoni. Malaysia adalah sebuah negara yang sangat unik dengan kepelbagaian etnik. Keunikan masyarakat Malaysia dapat dilihat dengan jelas melalui kehidupan masyarakat yang harmoni walaupun berbeza agama, bangsa, warna kulit, budaya dan adat resam sehingga mampu membentuk kebudayaan nasional. Biografi negara kita adalah berdasarkan faktor masyarakat, negara dan pasaran. Biografi masyarakat yang beretika dan mempunyai peradaban yang baik akan membantu dan meletakkan negara dalam kedudukan peradaban yang tinggi serta dihormati. Idea-idea untuk pembangunan pengurusan yang beretika adalah dituntut semua bangsa, budaya dan agama. Selamat sejahtera. Nama saya Keshikana Perempuan Megan Matric. Nombor saya TG20064. Sekarang saya nak present tentang penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Bertitih tauladan pertuntutan bangsa, budaya dan agama ini, maka sudah tiba masanya untuk semua ahli masyarakat mengulangi kembali kegemilangan dan ketinggian peradaban yang telah dibuktikan oleh sejarah lampau. Sesungguhnya masyarakat Melayu disanjung dan dimuliakan kerana agama menjadi tunjang perjuangan mereka sepanjang zaman. Apabila agama dipinggirkan dan masyarakat mereka mencari kemuliaan yang lain selain Islam, maka Melayu dihina dengan penindasan dan penjajahan oleh kuasa-kuasa lain. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang kami peroleh ialah konsep etika dan peradaban perlu dihayati melalui kerangka pemikiran acuan Malaysia agar kekuatan nilai kepribadian dalam masyarakat berutuh sekaligus mampu mendepani cabaran kehidupan yang semakin kompleks.
matlamat ke arah pembinaan negara bangsa yang hebat dapat dibentuk dan dicapai dan akhirnya membawa kepada matlamat akhir yang diidamkan iaitu perpaduan. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.